Assalamualaikum, salam bahagia dan salam makmur Johor bersama dengan saya Zarin sebagai moderator untuk Saujana Talk 2022. Baik, apa pun tahniah diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi di atas pelantikan sebagai Menteri Besar Johor dan juga cetusan idea untuk melancarkan program pada kali ini iaitu Saujana Talk 2022 yang mana juga untuk melaksanakan program ini mengajak golongan belia kepada mereka yang berada di luar sana untuk merebut dan juga mencuburi bidang keusahawanan, pendidikan, modal insan, wanita dan juga kesukarelawanan. Okey, alhamdulillah pada hari ini Rin bukan close lagi, kita bersama dengan tetamu hormat kita yang mana bersama dengan yang berusaha Tuan Nur Azmi bin Muhammad Omar yang mana merupakan Timbalan Presiden Permodalan Darul Takzim Komunikasi Pentadbiran dan Sumber Manusia, itu daripada Permodalan Darul Takzim PDT. Khabar tuan? Selamat datang ke Saujana Talk 2022. Ini satu program yang cukup istimewa, memberikan laluan kepada agensi-agensi untuk memberitahu peranan agensi itu kepada mereka yang berada di luar sana. Okey, silakan tuan untuk berkongsikan apakah peranan daripada pihak PDT sendiri. Silakan. Terima kasih Zarin. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada pihak IDO, khususnya kepada Tuan Haji Farizal bin Ismail kerana memberi peluang kepada pihak PDT, pihak Permodalan Darul Takzim untuk turut serta pada kali ini iaitu di dalam program Saujana Talk 2022 yang mana ini merupakan kali kedua lah kami dijemput untuk memberikan atau mewawarkan apa program kami bagi tahun 2022 ini dah. Jadi untuk makluman Zarin, Permodalan Darul Takzim ini ditubuhkan pada tahun 1994 dalam usia yang agak lama. Okey, telah pun ditubuhkan sebelum ini. Jadi yang mana objektif ataupun aspirasi PDT itu sendiri adalah untuk memaksimumkan pulangan pelaburan dan juga penyampaian perkhidmatan yang mana kami selaku pemegang equity lah di di syarikat JLC ini untuk memberikan sesuatu ataupun perkhidmatan yang terbaik lah khususnya di dalam pulangan-pulangan pelaburan. Jadi daripada segi untuk peranan PDT sendiri, untuk makluman juga PDT dengan anak-anak syarikatnya telah pun meneroka beberapa peluang perniagaan iaitu contohnya di dalam industri air, industri tenaga, pembangunan hartanah, minyak dan gas dan juga pembangunan kontraktor dan juga usahawan. Jadi sedikit sebanyaklah PDT bersama anak-anak syarikat turut serta dalam memberikan ataupun menyumbang kepada kerajaan negeri melalui sektor-sektor ini. Kita lihat nampak sendiri yang mana pihak Permodalan Darul Takzim Sdn Bhd ataupun PDT ni satu nama agensi yang tidak asing lagi seringkali menjadi siulan bicara daripada anak muda yang mana banyak berpeluang kepada merancangkan pembangunan ekonomi dalam masyarakat Johor khasnya. Okey, tuan, bagi tahun 2022 ini kalau kita lihat mungkin ada bentuk bantuan grant yang disediakan oleh pihak PDT sendiri yang mana boleh dipohon oleh mereka yang berada di luar sana. Okey, Azrin, untuk makluman bagi tahun 2022 ini kami telah menyeraikan dua program utama lah daripada segi program iaitu yang pertama tabung pendidikan sarjana PDT dan yang kedua adalah tabung pendidikan kaki tangan kumpulan kerajaan kumpulan pelaksana. Jadi bagi tabung pendidikan sarjana PDT ini kami memberi peluang kepada semua rakyat di negeri Johor ini khususnya yang di bawah golongan B40 lah. Jadi untuk memohon bantuan di PDT ini dalam masa yang sama untuk pihak PDT memberikan bantuan secara one off kepada pihak pemohon yang berjaya. Jadi yang kedua iaitu tabung pendidikan kaki tangan kerajaan kumpulan pelaksana. Yang ini kita khususkan kepada kaki tangan kerajaan kumpulan pelaksana di negeri Johor, lantikan kerajaan negeri dan juga badan berkanun untuk mereka diberikan bantuan untuk menyambung pelajaran di peringkat diploma ataupun di peringkat ijazah sarjana muda. Jadi program ini merupakan lanjutan daripada
program-program tahun sebelumnya lah, yang mana sejak tahun 2016 lagi lah program-program itu pun ditambah baik hingga ke tahun ini. Okey, jelas ya Tuan Azmi. Okey, sejauh ini berapa ramai peserta yang telah pun menikmati kemudahan yang disediakan oleh pihak PDT sendiri? Okey, kalau untuk tabung pendidikan sarjana PDT, program ni bermula pada tahun 2016 lagi. Jadi alhamdulillah sehingga tahun 2021 seramai lebih kurang 647 orang penerima telah pun menerima manfaat daripada tabung pendidikan sarjana inilah. Jadi kalau dikira daripada keseluruhan, PDT telah membelanjakan lebih kurang 3 juta ringgit lah bagi tabung pendidikan sarjana ini. Manakala bagi tabung pendidikan kaki tangan kerajaan kumpulan pelaksana pula, seramai lebih kurang 78 orang kaki tangan kerajaan kumpulan pelaksana telah pun mendapat manfaatnya lah, yang mana lebih kurang RM350,000 telah pun diperuntukkan sejak tahun 2017 lagi. Jadi alhamdulillah program-program ini mendapat sambutan, dan juga itulah sebabnya kenapa kita meneruskan lagi lah program-program ini pada tahun-tahun seterusnya, insyaAllah. Jelas ya Tuan. Okey, kalau kita lihat yang mana ada program untuk tabung pendidikan sarjana PDT 2022, yang mana golongan sastra untuk golongan B40. Tapi berbeza untuk tabung pendidikan kaki tangan kerajaan kumpulan pelaksana 2022 ni untuk kumpulan sastra penjara awam Johor dari kumpulan sokongan dan juga pelaksana. Berbeza ya Tuan Ya, betul. Okey, kalau kita lihat apakah pula kelaikan dan juga syarat yang perlu kepada pemohon untuk memohon kemudahan yang disediakan oleh pihak PDT sendiri. Okey. Bagi tabung pendidikan sarjana, antara kalau saya nak detailkan mungkin agak panjang. Jadi antaranya yang pertama adalah mereka merupakan pelajar-pelajar yang sedang menyambung pendidikan sarjana di Universiti Awam, di IPTA Awam, dan mereka juga haruslah mempunyai baki lebih kurang 2 ataupun 3 semester lagi. Jadi bagi mereka yang baru untuk mendaftar, mereka tidak layak untuk memohon bantuan ini. Jadi kita nak pastikan mereka yang sedang menjalani pengajian saja. Jadi antara lain syaratnya yang mana saya telah maklumkan tadi, iaitu mereka yang terdiri daripada golongan B40. Okey, dan juga dalam masa yang sama, sekiranya mereka bukan lahir di negeri Johor, mereka haruslah menetap di negeri Johor sekurang-kurangnya 5 tahun. 5 tahun. Dari tarikh permohonan. Jadi bagi tabung pendidikan kaki tangan kerajaan kumpulan pelaksana pula, seperti yang saya highlightkan tadi, yang pertama mereka haruslah kaki tangan yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Johor dan juga Badan Berkanun. Jadi dan juga mereka bukan datang status mereka bukanlah contoh sambilan. Mereka adalah penjawat awam yang tetap dan juga kontrak kita benarkan. Jadi sedikit sebanyaklah syarat-syarat ataupun apa nama tu syarat untuk permohonan ini. Ya, ini untuk syarat am lah untuk tabung pendidikan sarjana PDT dan juga syarat bagi tabung pendidikan kaki tangan kerajaan kumpulan pelaksana. Okey, Tuan Azmi, bagaimana cara untuk mereka yang nak mohon bantuan ini daripada pihak PDT? Okey, Azrina, untuk cara permohonan, permohon perlulah melayari laman web PDT iaitu di www.pdt.com.my untuk memuat turun borang-borang permohonan dan juga borang permohonan yang lengkap perlulah di-emailkan semula ke alamat berkenaan. Jadi borang-borang perlu di-download, dimuat turun oleh pemohon. Sempat juga saya singgah dekat laman saya Sawang PDT tu, yang mana ada tarikh permohonan bantuan ni dibuka, ditutup. Takut ada juga yang mana siswa kita ni macam terlepas pandang ke macam mana dia Tuan? Okey, untuk makluman Nazarin serta semua, tempoh ataupun tarikh permohonan yang akan dibuka adalah pada bulan Julai 2022 dan permohonan ini akan dibuka selama sebulan. Jadi saya menyuruhlah untuk pemohon-pemohon jangan sampai terlewat untuk buat permohonan lah. So nanti daripada segi permohonan tu bila dah tutup nanti terlepas peluang ni. Kan? Tak boleh nak macam boleh minta tolong lagi, tak boleh lah. Setakat ni memang kita fix lah. Kita tetapkan sebulan saja untuk kita buka. Betul. Kan? Sebab permohonan tu alhamdulillah agak memerangsang terhad juga permohonan tu dia saja. Jadi kita harap untuk pemohon
ikutlah pada tarikh buka dan tamat permohonan tu berkenaan. Kena ikut syarat, kena barulah kita dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan tersebut lah. Okey, berapa lama permohonan ini diproses tuan dan bila keputusan dapat diketahui? Okey, kalau ikutkan pada tahun-tahun sebelum ini, permohonan ditutup dalam masa tempoh sebulan daripada tempoh permohonan dibuka. Kemudian untuk makluman Zarin juga, ada satu jawatankuasa yang ditubuhkan, iaitu jawatankuasa penilaian. Jadi jawatankuasa penilaian ini akan memperhalusi setiap permohonan sebelum diputuskan untuk ditawarkan kepada mereka yang berjaya. Jadi biasanya dalam tempoh 2 atau 3 bulan keputusan akan diperolehi. Jadi cuma kita harapkanlah tahun ini mungkin kita akan cuba seberapa segeralah untuk salurkan bantuan-bantuan ini. Okey tuan, sekiranya permohonan tidak memenuhi syarat kan, mungkin kata orang tu ada ruang lah untuk pihak PDT mempertimbangkan syarat minima kepada permohonan, ada tak disediakan? Okey Zarina, untuk syarat ni, syarat ni dia tak ada syarat minima. Jadi kita dah tetapkan syarat tu, kita dah perhalusi, kita dah pertimbangkan dan juga syarat-syarat ni telah pun kita bawa ke lembaga pengarah PDT, yang mana lembaga pengarah PDT telah pun bersetujulah untuk ditetapkan. Jadi tiada istilah syarat minimal lah Zarina. Jadi kena perlu mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kalau nak dapat bantuan kena betul-betul ikut syarat lah. Ya, betul. Kalau anda layak, rezeki ada, alhamdulillah. Kalau ada rezeki awak ada insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Tuan Azmi, kalau kita lihat yang mana bagaimana pula kaedah bantuan yang disalurkan oleh pihak PDT kepada pemohon? Okey, untuk makluman Zarin, pemohon yang berjaya, antara maklumat-maklumat yang kita perlukan daripada pihak mereka adalah akaun bank mereka. Oleh kerana setiap permohonan yang berjaya, pihak PDT akan terus salurkan bantuan berkenaan ke akaun mereka. Jadi tak ada melibatkan third party. Jadi bila berjaya je, confirm secara terus. Kita dah check akaun, kalau ada, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, seronok Tapi kena teruskanlah pembelajaran dengan baik Betul. Okey, adakah mereka yang pernah memohoni mungkin sekali lagi boleh minta bantuan daripada pihak PDT? Okey, Zarin, untuk maklumatlah di pihak PDT ni kami cuba sebaik mungkin untuk memberikan seberapa ramai yang boleh untuk menikmatilah ataupun mendapatkan manfaat ni. Jadi kalau kita buka ruang untuk mereka yang dah pernah mendapat bantuan ni, jadi bagaimana pula mereka yang lain yang belum dapat. Jadi di PDT untuk kedua-dua tabung pendidikan dan juga tabung sarjana ini, kita memang tetapkan mereka yang pernah mendapat bantuan ini, jadi kita tak benarkanlah ataupun tak luluskanlah mereka untuk mendapat bantuan yang sama pada masa akan datang. Tak ada peluang seterusnya, hanya sekali je. Hanya sekali saja diberikan peluang berkenaan. Okey. Sekiranya pemohon tu pernah mohon pada agensi lain pula. Kalau tadi dia dah dapat bantuan kan, tapi kalau dia dah ada pada agensi lain, boleh tak dia datang pada pihak PDT untuk kata orang tu jelah katanya masih layak untuk mohon bantuan? Apa komen tuan sendiri? Okey, yang seperti mana yang saya maklumkan tadi Zarin, bagi mereka yang dah pernah mendapat bantuan PDT melalui dua-dua program ini, mereka tidak layak. Begitu juga dengan pihak pemohon yang pernah mendapat bantuan daripada Yayasan Raja Zahir Sofia. Kenapa saya maklumkan berkenaan? Okey, Yayasan Raja Zahir Sofia bersama dengan pihak PDT, kita bersama-sama untuk berkolaborasi dalam meneruskan program ini. Jadi mereka yang pernah mendapat bantuan di PDT dan juga Yayasan Raja Zahir Sofia tidak dibenarkanlah untuk mendapat bantuan ini. Tetapi kalau mereka ada mendapat bantuan-bantuan daripada pihak lain, kita masih buka untuk dipertimbangkan bagi bantuan di PDT ini. Agak ketat juga untuk dapat bantuan daripada pihak PDT, tapi saya rasa ini untuk kemudahan kepada mereka yang lain lah. Macam yang saya hadapkan Azharin tadi, sebab apa kita cuba memberi bantuan seberapa ramai yang mungkin lah. Jadi kalau sekiranya bantuan tu agak terhad kepada sesetengah kumpulan saja, kita rasa macam tak mencapai hasrat kami. Betul. Okey tuan, adakah daripada pihak PDT sendiri membuat semakan atau penilaian terhadap peserta selepas bantuan diberikan, dan mungkin boleh bagi tahu pada kami di sini yang mana bentuk tindakan yang akan dikenakan kepada pemohon seandainya mereka gagal melaksanakan apa yang telah pun disyaratkan dalam permohonan mereka tuan? Okey.
bercakap berkenaan dengan apa tindakan kita. Okay, kalau ikutkan daripada segi untuk mereka yang telah mendapat bantuan kami, jadi kita akan follow up ataupun kita akan sentiasa track mereka sekiranya mereka telah pun selesai pengajian. Jadi daripada segi untuk program-program akan datang, kami ada merancang lah. Jadi maksudnya sekurang macam alumni mereka ni. Jadi sekiranya ada program-program yang melibatkan PDT yang mana kita perlukan mereka untuk turut sama, jadi kita akan maklumkan. Even di dalam syarat-syarat ataupun pemakluman awal, kita ada tetapkanlah untuk pemohon ni untuk mereka bersedia untuk dipanggillah sekiranya ada keperluan untuk melibatkan diri di dalam apa-apa program PDT. Jadi itu antara yang tindakan ataupun langkah yang kami ambil untuk pastikan yang penerima-penerima bantuan tabung pendidikan sarjana dan juga kaki tengah kerajaan ni sentiasa berada bersama PDT untuk menyumbang semulalah kepada PDT dan juga rakyat di luar sana, insyaAllah. Okey, nampak menarik dengan program ataupun inisiatif yang disediakan oleh pihak permodalan Darul Takzim Sdn Bhd ataupun PDT. Okey, jika peserta berminat tuan, ini penting sangat ni bagi mereka yang nak tahu kan apakah kaedah permohonan boleh dibuat, nak datang ke sana jumpa dengan pegawai, macam mana tu Tuan Nazmi? Okey, bagi mereka yang ingin membuat permohonan, bagi kedua-dua program ini, bolehlah layari website PDT iaitu di www.pdt.com.my ataupun boleh ke page FB dan juga Instagram Permodalan Darul Takzim untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan program ini. Jadi sekali lagi pastikan jangan terlepas tarikh permohonan untuk pihak kami memproses permohonan-permohonan anda semua. Jadi mudah je, jangan lupa layari laman web PDT di www.pdt.com.my. Mudah je kalau nak cari kat Facebook, Instagram, like dan follow je dekat Permodalan Darul Takzim. Okey, setakat ini saja Sarjana Talk 2022 bersama dengan anda, dan kami juga nak ucapkan terima kasih kepada tetamu hormat kita, panel undangan iaitu yang berusaha Tuan Nur Azmi bin Muhammad Omar yang mana merangkap timbalan Presiden Permodalan Darul Takzim, Komunikasi, Pentadbiran dan Sumber Manusia. Lebih mudah lagi dipanggil sebagai Permodalan Darul Takzim PDT. Okey tuan, terima kasih banyak diucapkan, dan insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk like, follow, retweet di Facebook, IG, Twitter dan juga TikTok Institut Dato' On, dan jangan lupa untuk anda share dan komen untuk mengetahui berlanjut lagi perkembangan terbaru untuk kluster yang berikutnya. Teruskan bersama dalam Sarjana Talk 2022. Teruskan setia bersama. Nama saya Widat Fitria binti Aris. Saya asal Johor Bahru. Saya seorang guru kafa di Sekolah Agama Bandar Johor Bahru. Saya terima geran beasiswa untuk sambungkan pelajaran dalam peringkat sarjana sebanyak RM3,000. Apa pengalaman Puan untuk dapat geran tersebut dari segi proses, sama ada susah atau mudah untuk dapatkan geran tersebut? Tak susah, cuma isi borang dia masa tu online kan, kita PKP online, isi borang online, semua submit through email. Lepas tu tunggu je lah jawapan, lepas tu dapat call daripada PDT, dapat email juga, semua melalui email, senang je. Alhamdulillah dengan beasiswa yang diberikan ni, saya dapat bayar yuran semester yang pertama saya sebagai yuran kuliah saya lah. Memang sangat wajar diteruskan untuk generasi yang akan datang sebab membantu diorang lebih bersemangat untuk menyambung pelajaran, dan
Saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor kerana menyediakan bantuan sedemikian untuk membantu pelajar-pelajar meneruskan pelajaran. Terima kasih Negeri Johor.